Kelahiran tamadun Islam adalah bermulanya peristiwa penurunan wahyu pertama di Gua Hira pada bulan Ramadan 610 Masihi yang diturunkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala sejak Nabi Adam AS. Nabi Muhammad SAW diutus ketika manusia berada pada zaman jahiliyah dan berdakwah selama 23 tahun. Manakala tamadun India merujuk kepada tamadun yang berpusat di lembah Sungai Indus, beberapa aspek seperti sosial, budaya, sistem politik dan pemerintahan, sains, falsafah, agama, ekonomi serta kesenian terkandung dalam tamadun India. Tamadun India bermula di benua India dan perkembangannya melalui beberapa aspek seperti agama, falsafah, seni dan budaya. Walaupun tamadun ini dianggap tertua, namun ia sesuai kepada manusia sejagat. Semesta terhadap tamadun Islam dan tamadun India adalah tamadun Islam berpegang teguh dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah, tetapi tamadun India mengambilkan sikap keterbukaan ataupun penerimaan. Namun begitu, kedua-dua tamadun India dan tamadun Islam telah berlakunya kemerosotan dan kehancuran tamadun. Antara faktor kemerosotan tamadun India adalah disebabkan oleh serangan dan penguasaan daripada orang Aryan pada tahun 1500 sebelum Masihi. Kemasukan orang Aryan menyebabkan peradaban lembah Sungai Indus menjadi semakin lemah dan mereka juga memisahkan kelompok mereka berdasarkan perbezaan warna kulit dan ciri fizikal yang lain. Selain daripada itu, perubahan di penempatan tamadun India juga menjadi faktor kehancuran tamadun India. Cuaca di penempatan mereka tidak menentu dan menyebabkan alam sekitar dan bekalan makanan minuman mereka terjejas. Tamadun ini juga telah berhadapan dengan masalah kekurangan sumber yang memberi impak besar terhadap tamadun mereka. Ini menyebabkan kesihatan penduduk tamadun India terjejas dan bilangan kematian bertambah kian hari. Kemerosotan dan kehancuran tamadun Islam pula berlaku daripada kelemahan pemimpin. Pencakaran politik dalam pemerintahan zaman ini telah menyebabkan ramai orang bergaduh kerana berebut kuasa dan pangkat tinggi sehingga menjadikan mereka buta dengan kepentingan sebenar pemimpin dan telah mengabaikan pelbagai aspek kerajaan seperti ilmu, ketenteraan dan sebagainya. Pada akhir zaman pemerintahan, kesetiaan pasukan tentera elit atau dikenali sebagai Janissary kepada Sultan sudah tidak lagi kuat kerana kehilangan kepercayaan kepada Sultan. Pada masa ini juga, kerajaan Islam mempunyai bilangan hutang yang dahsyat dengan negara asing kerana pemerintahan Islam telah mengagumi kemajuan negara Eropah sehingga banyak wang telah dihabiskan semata-mata untuk membuat penambahbaikan. Tamadun Islam dan tamadun India telah memberikan pelbagai sumbangan dari segala aspek termasuklah seni bina, sains dan teknologi dan lain-lain. Dari segi seni bina adalah pada zaman Maurya iaitu semasa pemerintahan Asoka, Undang-Undang Maharaja disampaikan sebagai titah dan perintah diraja melalui ukiran yang ada pada tiang Asoka untuk makluman rakyat yang dibina dan diperbuat daripada batu pasir yang dilicinkan. Selain itu, tamadun India juga telah menyumbang kepada bahasa dan kesusastraan yang mempunyai 325 bahasa dan 750 logat tetapi hanya 14 yang diperakui di dalam perniagaan. Contohnya seperti Tibeto-Burman, Semito-Hamitic, bahasa Indo-Arya, bahasa Dravida dan lain-lain. Tambahan pula, sumbangan tamadun India dalam bidang sains dan teknologi di mana sistem sifar, algebra, sistem perpuluhan, trigonometri dan geometri telah memberikan kesan yang sangat baik terhadap pembangunan dan peradaban manusia pada masa dahulu dan juga pada masa kini. Kedatangan tamadun Islam telah menyumbang kepada kejuruteraan. Al-Karaji adalah seorang tokoh kejuruteraan Islam yang terulung di mana ia menyumbang kepada pembinaan kunat yang berfungsi sebagai sistem pengairan bawah tanah. Tamadun Islam juga telah menyumbang kepada politik di mana pada zaman Rasulullah telah munculnya Piagam Madinah yang mengandungi 47 fasal dalam 2 bahagian. Kedatangan tamadun Islam telah menyumbang kepada ilmu pengetahuan, contohnya penterjemahan buku-buku asing ke bahasa Arab telah bermula ketika zaman Umayyah.
memainkan peranan besar dalam pembinaan dan juga perkembangan tamadun India sejak abad ke-7 Masihi lagi. Terdapat beberapa sumbangan yang telah dilakukan oleh golongan Islam, termasuklah penyatuan pemerintahan di bawah satu kuasa yang berpusat di Delhi, pembinaan Taj Mahal, kewujudan pusat-pusat pengajian yang penting dan terkenal sehingga kini. Islam juga telah memartabatkan kedudukan wanita dengan menghapuskan dowry dan amalan sati. Pendek kata, kemunculan tamadun India telah wujud di kawasan lembah Sungai Indus, manakala kemunculan tamadun Islam pula kerana penurunan wahyunya yang pertama daripada Allah Subhanahu Taala. Namun begitu, kedua-dua tamadun ini telah mengalami kemerosotan dan juga kehancuran tamadun. Antara faktor-faktor utama kehancuran tamadun India adalah disebabkan oleh serangan dan juga penguasaan daripada orang Aryan, manakala bagi tamadun Islam pula ia berlaku atas kelemahan pemimpinnya sendiri di mana masing-masing berebut kuasa dan juga pangkat tinggi. Tamadun Islam telah berpegang teguh kepada Al-Quran dan Al-Hadis, manakala tamadun India ia berpegang teguh kepada falsafah dan pegangan agama masyarakat India. Kedua-dua tamadun ini telah memberikan banyak sumbangan dan memperoleh pencapaian dari segi ekonomi, politik, kesenian dan banyak lagi. Oleh yang demikian, banyak perkara yang kita perlu ambil sebagai pengajaran dan juga iktibar daripada kisah sejarah dunia, supaya apa-apa kesalahan yang telah dilakukan pada masa dahulu tidak diulangi lagi demi menjaga kesejahteraan dunia.